Dan insyaAllah malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-30, iaitu adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu pada muka surat 222. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Shuraih bin Nu'man, haddatsana Fulaihun an Abi Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Shuraih bin An-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Fulaih daripada Abu Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allam, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya kerana Allah azza wa jalla dengan ikhlas, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian daripada kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapat baunya syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-3664, Ibnu Majah 252 dan Ahmad 338. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalan kepada tajuk adab menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan perkara penting dalam setiap diri individu untuk mengetahui sesuatu perkara. Jadi menuntut ilmu ni hukumnya fardu ain, iaitu setiap orang wajib belajar. Ya, wajib belajar. Daripada kanak-kanaknya sampai kita meninggal dunia. Jadi menuntut ilmu ni dia tak ada had. Ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu tu, kata Imam Syafi'i, daripada kamu dibuayan hinggalah kamu masuk ke dalam lubang yang lahat. Jadi tidak ada istilah berhenti daripada menuntut ilmu. Cumanya ilmu ini dia dua ialah. Satu ilmu formal, dan yang kedua ilmu tak formal. Di ilmu formal ni kita pergi ke institusi lah, sekolah, kolej, universiti, politeknik semualah. Tak formal itu beginilah, pengajian-pengajian di surau, di masjid yang secara tak rasmi, yang mana tidak perlukan kepada pendaftaran, tak ada yuran, tak ada apa pun. Kan, siapa yang datang lah, siapa nak tambah ilmu dia datanglah. Kan? Jadi ini dua. Apapun tetap menjadi fardu ain. Ya, hukumnya wajib. Tidak ada istilah dia kata tak boleh korang pergi lalu belajar. Aku ni dah tahu tak larat, dah tak masuk dah. Bukan masalah masuk tak masuk. Tetap kena datang dengar. Sebab duduk saja pun dapat pahala. Kan? Daripada kita duduk kat rumah termenung, tengok awan, tengok pokok tu, ya, baik duduk kat sini. Duduk saja pun dapat pahala dah. Dan buka telinga dengar. Ya. Jadi dalam tradisi umat Islam, menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari adab. Kerana dia dapat menentukan seseorang menjadi manusia yang baik, dan ia merupakan satu elemen yang paling penting dalam menuntut ilmu.
Maka sebarang kekurangan dalam aspek adab ini menyebabkan seseorang itu tidak seimbang dalam proses menuntut ilmu. Jadi ilmu ni dia berkaitan dengan adab. Sebab ilmu ini membentuk sikap. Ilmu ini membentuk akhlak kita. Jadi tidak ada gunanya ilmu yang mana tidak beradab. Jadinya ilmu tu penting. Sebab apa? Dia membentuk diri kita sebenarnya. Apa saja bidang ilmu kita belajar, dia ada disiplin dia lah. Ya. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang ajaran Islam, termasuklah dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Seseorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Tapi kalau di barat, kita tahu dia di barat. Sebab kalau di barat ini, pada dia ilmu itu sekadar untuk mengambil ijazah, untuk mendapat scroll, dapatkan sijil, itu saja. Dan mereka tidak menekankan tentang adab dan akhlak. Itu tak boleh. Dalam Islam, menuntut ilmu tu dia berkaitan dengan adab dan akhlak. Sebab tu hari ini salah lah. Bila mana untuk ilmu tu tidak ditekan dengan adab, makanya pada dia apa? Dia boleh bergaul bebas, dia boleh melakukan perkara-perkara maksiat. Yang penting tu belajar. Yang penting aku target dapat ijazah. Ini doktrin di barat. Jadi kita sebagai orang Islam bukan begitu diajarnya. Sebab adab cukup penting berbanding dengan ilmu. Sebab para ulama menuntut ilmu, belajar tentang adab lebih lama berbanding dengan belajar dengan ilmu yang dibolehi itu. Bila adab yang sempurna, mudah untuk mendapat ilmu apa yang dia belajar. Jadi jangan kita terpengaruh dengan cara barat, yang mana mahasiswa-mahasiswanya itu pergi belajar semata-mata untuk mendapatkan sijil, tetapi segi adab rosak. Boleh campur gaul, boleh bebas, boleh tak kena. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Maksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Siapakah ulama? Mereka yang memiliki ilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebab makin dia berilmu, makin tunduk dia. Seperti pepatah Melayu sebut, kan? Ibarat orang yang berilmu ni seperti resmi padi. Kan? Makin dia berisi dia, makin tunduk dia. Itu baru betul kaedah ilmu. Kerana ilmu tu baru betul. Dan seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, makin berilmu seorang itu, makin dia merasakan dirinya jahil. Bukan masa pandai. Makin dia belajar, makin dia rasa, ya Allah, banyak lagi yang aku tak tahu. Banyak lagi aku kena belajar. Jadi kaedah tu betul. Bukan bila mana baru belajar sikit, baru dapat 1-2 sijil, makanya dah ada mendapat dada, dia dah paling pandai. Daripada Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu yang pertamanya orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan yang kedua orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis yang ke-343. Hadis ini sanadnya sahih. 2 benda ni Rasul sebut, satu perkara yang baik lah, rakusnya baik. Yang keduanya rakusnya negatif. Satu rakus yang positif, satu lagi rakusnya negatif. Rakusnya positif ini ialah orang yang belajar ilmu, dia tak pernah rasa puas dengan ilmu. Sentiasa dia nak belajar. Semakin tinggi akhlak dia, makin dia belajar, makin bagus dia. Makin belajar, makin orang kata mudah dia disenangi oleh orang lah. Nak belajar je.
Sebab dia dah niat dah, aku nak belajar ni biar sampai mati. Kan? Biar sampai mati aku nak belajar. Itu bagus. Ni rakus yang bagus. Yang kedua, rakus yang tak bagus ni apa? Orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Cari harta dunia memang takkan puas. Takkan puas. Memang kita akan ambil lagi. Kan? Hingga kita meninggalkan akhirat. Ini yang kata yang negatif. Keterangannya, Islam amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia. Kerana dengan adab, ia akan menjadikan seorang mukmin itu memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Apabila berbicara mengenai adab, seorang mukmin perlu mengetahui bagaimana adab mereka dengan Allah SWT, Rasulullah SAW dan sesama makhluk. Contohnya, adab seorang mukmin dengan Allah SWT perlu difahami secara jelas bagaimana seorang itu bermuamalah dan melaksanakannya supaya mendapat keredaan Allah SWT. Kita belajar adab dengan Allah ini supaya apa? Supaya kita dapat menjadikan diri kita ni hamba yang sentiasa sedar diri, hamba yang sentiasa mencari redha Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah suka kita buat. Ulama menekankan bahawa adab bermuamalah dengan Allah SWT ialah menyembahnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dengan kata lain, ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa yang lama untuk mempelajari adab, iaitu sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mereka mempelajari ilmu. Begitulah sifat dan adab alim ulama yang perlu dituruti oleh mukmin pada hari ini. Kefahaman mengenai adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku melahirkan kepribadian tinggi, kerana sesuatu ilmu dipelajari berserta dengan adab yang baik mendapat kelebihan barakah serta kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ulama menggariskan antara kepentingan beradab dalam menuntut ilmu ini ialah yang pertamanya, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang membantu seseorang mendapatkan ilmu. Mudah bagi dia. Sebab tu saya kata, adab ini, akhlak ini ibarat bekas. Ibarat bekas ni. Kita menyediakan bekas ini. Kalau bekas ni kotor, penuh dengan habuk, penuh dengan kotoran lah. Bagaimana? Ilmu tu ibarat air. Bagaimana air nak masuk dalam ni? Air tu air yang bersih tak? Air tapisan, air kori lagi kan? Tapi bekas yang sejati kotor. Jadi adakah selamat air itu untuk diminum? Begitulah juga orang yang menuntut ilmu ini, kalau dirinya itu dah pasang siap, aku belajar untuk ini. Sebab itulah hadis yang pertama disebut, dia menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi nak hamba dunia nak, maka dia tak dapat bau syurga. Sebab bekas yang disediakan itu tak bersih. Bukan kerana semata Allah, bukan kerana semata-mata belajar kerana Allah. Dia dah pasang niat dia ada niat-niat tertentu. Jadi itulah kotoran pada bekas. Sebab itu para alim ulama, mereka menyediakan bekas tu bagi bersih dulu. Jadi adab. Bagi diri tu dah beradab, berdisiplin, mudah untuk mereka untuk ilmu. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah menukilkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, mengatakan bahawa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Kata dia tak? Ya. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah menukilkan dalam kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal, mengatakan bahawa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Imam Malik rahimahullah pula dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Buat dulu, anak-anak dulu, bila mak ayah dia hantar mengajar, baik ke sekolah, baik hantar mengaji pun, dia kata apa pada cikgu, pada ustaz dia, ustaz tengoklah anak saya ustaz, ajarlah anak saya ustaz.
Kalau dia degil Ustaz, Ustaz nak pukul-pukul lah. Jangan patah, jangan sudahlah Ustaz. Jangan cacat, sudahlah Ustaz. Tapi nak bentuk dia jadi seorang anak, seorang murid yang baik, buatlah. Jangan patah, jangan cacat, sudahlah. Dia apa maksud itu lah. Jadi perlukan pada disiplin. Ya, nak dapatkan ilmu ni perlukan disiplin. Jadi bila disiplin dengan ilmu tu tak selari, makanya dia ada kelompongan di situ. Ya? Di sekolah bukan hanya semata-mata guru-guru ni mengajar sahaja tanpa menitik beratkan adab. Jadi bila adab itu telah dilonggarkan, jadilah seperti mana yang terjadi kan. Ya. Masalah adab tu banyak berlaku kan. Yang keduanya, adab dalam tutur ilmu adalah penyebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Dengan beradab dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan menjadi berkat, iaitu ilmu terus bertambah dan mendatangkan manfaat. Imam Al-Juri rahimahullah telah menjelaskan beberapa adab menuntut ilmu dalam kitab Akhlaqul Ulama, yakni akhlak para ulama. Beliau mengatakan bahawa hendaknya amalkan semua adab ini hingga Allah SWT menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Suatu ilmu itu berkaitan dengan keberkatan. Itu kata tadi, kalau di barat dia tak pentingkan benda ni. Keberkatan ni pada dia tak ada lah. Yang penting kau dapat scroll, kau dapat sijil, kau dapat ijazah. Lepas tu yang dia tu hukumnya hal. Tapi Islam tidak demikian. Adab lebih penting, keberkatan itu lebih penting. Sebab keberkatan itulah akan menjamin perjalanan hidup dia nanti. Ya? Itu yang penting lah. Mungkin belajar tak apa sangat, tapi sebab adabnya tu ada dah, ada keberkatan ilmu itu, maka ada rezeki yang baik untuk dia. Ya? Yang ketiganya, adab merupakan ilmu dan amal. Bukan sekadar kita teori saja, tapi dia juga amali. Kena perlu amalkan. Beradab dalam bentuk ilmu merupakan sebahagian daripada ilmu, kerana ilmu ini adalah bersumberkan daripada dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Baik dalam kitab-kitab hadis, terutamanya lah, Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain mengkhususkan satu bab, satu tajuk tentang ilmu. Maksudnya buat apa pentingnya lah, ya, adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan, tidak hanya diilmui. Maksudnya bukan hanya milik ilmu tapi dia tak amalkan. Dia hanya belajar teori tapi dia tak praktikkan apa yang dia belajar. Sehingga perkara ini mencakupi ilmu dan amal. Oleh kerana itu, Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah menukilkan dalam kitab Syaraful Ashabil Hadis, menyatakan bahawa kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Ya, kamu perlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Pentingnya tak? Yang keempatnya, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah SWT dan Rasulnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menegaskan bahawa kita lebih memerlukan kepada adab walau sedikit berbanding daripada memiliki ilmu yang menggunung. Ya. Yang kelimanya, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Seorang yang beradab ketika menuntut ilmu, kebarangkalian ini merupakan tanda ilmunya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkatan. Di dalam kitab Nudratun Na'im fi Makarimil Akhlaqil Rasul Karim, sebahagian salaf mengatakan bahawa adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Betul? Tak? Betul. Dalam bab adab ini, dalam pembahagian agama, arkanuddin, maksudnya rukun agama, dia ada 3. Pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ya ihsan.
Ihsan itu ialah tasawuf, iman itu adalah akidah, Islam itu adalah fiqh. Okey, ketiga-tiga benda ni dia mesti synchronize, mesti selari. Kalau salah satu kurang, maka amalan itu tertolak. Ya, kita hanya tahu sebelum ini hanya rukun iman, rukun Islam. Dalam bab ihsan, kita kurang memberi penekanan. Ingat benda tak ada apa kot kan? Ihsan juga amat penting. Kerana ihsan itu adalah akhlak, tasawuf, adab. Kita solat cukup 13 rukun dari segi sudutnya, menghadap kiblatnya betul dah. Tapi tidak ada ihsan, akhlak. Solat dengan penuh sifat riak, solat dengan sifat sombong, solat dengan sebab apa? Nak beritahu orang aku rajin solat. Jadi adakah solatnya itu diterima? Tak diterima lah. Walaupun cukup rukun Islamnya, akidahnya dah betul, tapi tidak ada tasawuf ihsan dari itu. Jadi tiga-tiga ni penting. Ya, jangan kita pernah remeh pula lah. Ya, kita bersedekah, kan? Aku dah sedekah ni confirm pahala banyak. Kalau kita sedekah kerana Allah. Tapi kalau kita sedekah itu kerana nak menunjuk ke orang, tak ada dah nilainya itu. Ya, itu beza dia. Itu yang kata dalam ilmu tu ada keberkatan. Ini yang tidak dititik beratkan oleh barat. Kan? Ini tak penting kan yang ni. Kemudian kau dapat. Ya. Pengajaran hadis di atas menyatakan tentang perlunya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ia bukanlah satunya harus dipandang mudah, namun sebaliknya perlu sentiasa dijaga dan ditajdid niatnya. Apa itu tajdid? Diperbaharui niatnya, supaya perkara yang dilakukannya itu tidak menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak amalan yang kita buat ni hanya mendapat penat dan lelah sahaja, tetapinya rupa-rupanya di sisi Allah amalan kita tu ibarat debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai. Ya, kita tak nak macam tu. Seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan mukhlisina lahuddin, dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ini perintah Allah. Allah tak suruh kita ni sembah selain daripada dia. Hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya. Dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Bila mana dibuat, bila mana mereka dengan Allah ini dah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun mendirikan solat dengan penuh ketaatan, dengan penuh keilmuan, dan juga mereka juga menunaikan zakat atas dasar ilmu dan juga atas dasar ketaatan. Demikianlah agama yang lurus. Keikhlasan dalam menuntut ilmu bukan sahaja dapat mempengaruhi peribadi individu tersebut, bahkan orang yang di sekelilingnya juga akan terkesan hasil daripada keikhlasannya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu ialah, yang pertamanya, membuahkan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang dia dapat tu, apa saja ilmu lah, bukanlah khususnya ilmu agama sahaja tak. Apa saja yang dapat ilmu, dia dapat memberi manfaat pada orang. Dan bukan hanya untuk diri dia sahaja kan. Ilmu itu akan memberikan manfaat dan faedah kepada pemiliknya secara khusus. Betul tu.
Bila kita dah belajar untuk ilmu, kita dah dapat. Dengan membuat hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tunduk kepada Allah SWT, serta lisan dan matanya semakin terjaga daripada perkara yang melalaikan. Selain itu, ilmunya juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan akhlaknya akan bertambah mulia. Sama-sama perkongsian ilmu, belajar menuntut ilmu ni. Jadinya dia sebut sini tak, bukan hanya ilmu agama saja tak, memang itu sudah mesti. Dan juga ilmu-ilmu lain lah, ilmu-ilmu keduniaan pun sama. Kita ada sedikit ilmu, kita kongsikan. Yang keduanya, mengamalkan ilmu. Jadi tanda orang yang ikhlas dalam berilmu bila mana dia mengamalkan ilmu. Apabila seorang itu memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu, sewajarnya dia akan faham bahawa ilmu yang diperolehnya itu bukanlah untuk disimpan sahaja, namun setiap apa yang dipelajarinya itu perlu diamalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak dianggap berilmu selagi mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu ini, bila kita makin mengamalkan dia, dia akan sebati dengan kita. Dia akan sebati dengan kita. Jadi dia orang kata practice make perfect. Bila mana kita selalu berusaha beramal dengan dia kan, makanya dia akan jadikan kita seorang yang mana? Seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Sebab dia dah biasa dah. Jadi apa saja urusan pun, apa saja pekerjaan pun, itu dah juga. Bila mana dah dia biasa buat, kan? Seorang itu, dia akan mencapai taraf profesional bila dia dah 10 tahun dalam bidang tersebut. Kan? Dalam bidang tersebut, 10 tahun dia dengan bidang tu je. Memang dalam tangan. Lalu kadang-kadang, saya belajar dulu, pensyarah-pensyarah ni lah. Dia masuk dalam kelas, bukan dia buat buku pun. Apa benda dakwah? Masuk melenggang je. Tapi dalam kepala otak dia ni, dah ada siap semua. Orang Arab memang kelebihan ingatan dia buat. Kan? Kau buka bab ni, kau baca sini. Okey, dia pun terang. Kan? Dia suruh budak baca, kau baca, okey? Dia akan syarahkan. Ngomong syarah-syarah, dia bagi ni nak. Jadi kita ni memang ambil nota, tulis lah. Sebab apa? Dia cakap itu yang selesa pun. Kan? Jadi itu yang kena tu. Jadi macam tu. Kita banyakkan macam tu. Itu tak apalah kita belajar ilmu fiqh, usul fiqh. Kalau ilmu qawaid, grammar tak? Belajar saraf, bahasa Arab kan? Semua dalam ni. Siap bagi contoh. Yang seronok tu bukan apa? Contoh-contoh yang diberikan, kita belajar ilmu saraf ke ilmu apa pun, semua dia akan ambil daripada Al-Quran. Senanglah kita nak cari contoh. Kan? Kita belajar i'rab ke, kita belajar nahu ke, contoh tu ambil dalam Quran. Semua ayat Quran. Jadi kita mudah nak tengok. Jadi dalam masa sama kita pun dapat mentadabbur Al-Quran. Tapi masuk kelas melenggang je. Kan? Dia boleh syarah 1 jam. 1 jam lebih dia boleh buat. Semua dalam ni. Dan dia kata dia boleh baca pun. Sampai memang dah bidang dia. Memang dia dah mengajar benda tu. Tanyalah apa pun semua, celah mana semua boleh. Yang ketiganya, sentiasa tajdidun niyah. Yang ni memperbaharui niat. Kalau kita punya rotek, lesen pun kena renew tak? Niat pun kena renew. Orang yang merasakan dirinya ikhlas adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Kalau dia rasa diri dia ikhlas, apa, saya tolong ikhlas, apa saya betul ikhlas, adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Seharusnya orang yang ikhlas akan sentiasa memperbaiki dirinya dan memperbaharui niatnya dalam setiap amal perbuatannya. Meskipun begitu, dia masih lagi tidak merasakan dirinya sudah ikhlas. Sentiasa letak jadi itu maksudnya memperbaharui. Walaupun benda yang sama je. Aku buat ni kerana Allah, aku buat ni kerana Allah ni. Lalu, jadi selalu fokus. Apa niat dia buat? Aku cari rezeki ni kerana Allah, aku untuk ilmu ni kerana Allah, untuk aku sampaikan kepada orang lain. Walaupun benda sama je pun, tapi sebab apa?
Sebab bila kita memperbaharui niat kita, dia akan datang satu motivate baru, kan? Berbanding orang yang tak ada niat. Jadi selalulah sebut ke anak-anak, ke cucu kita pergi sekolah, kan? Ingat betulkan niat tu. Pertama, belajar kerana Allah. Yang kedua, belajar tu nak ilmu. Yang ketiga, esok bila kita belajar ni nak boleh bantu mak ayah kita, kan? Selalu renew yang tu je bagi tahu. Jadi dunia ni. Yang keempatnya, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Orang yang untuk ilmu dengan ikhlas tadi, dia akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah SWT, seperti mana firman-Nya dalam surah Fatir tadi. Kita dah baca tadi tak? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Maksudnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah sentiasa Allah SWT maha perkasa lagi maha pengampun. Pada ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahawa orang yang takut kepadanya adalah orang yang berilmu. Seseorang yang berilmu akan mengetahui akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dia akan menginsafi dirinya bahawa ilmu yang dimilikinya itu hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada ilmu Allah SWT. Tidak layak baginya untuk menerima puji-pujian, menyebabkan dia akan semakin tawaduk di hadapan orang lain dan tidak merasakan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dirinya semakin tunduk, takut dan sentiasa merasakan diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya ilmunya itu bukanlah untuk menunjuk-nunjuk. Kan? Sepotong nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam mukadimah kitabnya Bidayatul Hidayah. Ketahuilah bahawa saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Maksudnya dia rakus dalam mencari ilmu, sentiasa dahagakan ilmu. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkenal dalam kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Ini kata Imam Ghazali kepada mereka yang menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan ni. Ya, berlumba-lumba nak dapatkan kemegahan, dia nak terkenal daripada kawan-kawan dia dan nak menarik perhatian orang ramai supaya dirinya terkenal. Ya, maka ini antara tanda-tanda kehancuran agamamu. Kesimpulannya, yang pertama, kewajipan kepada setiap Muslim di dalam memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara, kerana Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang mana Allah SWT akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata tanpa memikirkan masalah Islam dan umatnya. Betulkan niat dengan menuntut ilmu kerana Allah SWT. Niat yang ikhlas akan menatijahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari, dia menuntut ilmu, ya, banyak habiskan duit. Para ulama, Imam Syafi'i sendiri pun, ya, imam-imam yang besar-besar ni lah saya cerita tak. Mereka menuntut ilmu ni bukan yang mendapat kekayaan pun, tapi makin habis harta mereka semata-mata nak dapatkan ilmu. Merantau daripada Bukhara pergi sampai ke Iraq. Imam Bukhari kan, Bukhara di mana? Dekat sepanjang Rusia kan. Imam Muslim di mana? Di Iran. Belajar untuk ilmu kan. Semua pakai kos, ya. Inilah katanya, ya.
Tetapi sebab mata-mata nampak keberkatan ilmunya itu, kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim dan ulama-ulama yang lain lah, sampai hari ini kita pakai, tu nak menunjukkan keberkatan ilmu mereka kan. Memang dia mereka buat nampak keikhlasannya itu sebab sampai hari ini. Dan insya-Allah itu asalnya kitab Imam Bukhari Muslim ni sampai hari kiamat pun orang akan pakai kitab hadis ni kan, keberkatan ilmu. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab ya, mereka orang ajnabi, orang iaitu orang bukan orang bahasa Arab, tapi ya, kitab mereka dalam bahasa Arab yang digunakan sampai bila lah kan. Yang keduanya, menuntut ilmu bukan kerana mencabar ulama. Nak menunjuk hebat lah, menunjuk kepada orang jahil ya, ataupun nak menunjuk kepada orang jahil, tetapi semata-mata ingin membawa kepada perasaan takut pada Allah SWT. Dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifu bihi wujuhan nasi ilahi adkhalahu Allahu an-nar." Maksudnya, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-24, 2654. Hadis ini bersatu hadis hasan. Kadang-kadang orang ini dia mengkritik ulama-ulama terdahulu pula, ulama-ulama dulu kan, habis semua kena kritik kan. Tak boleh tuan. Sebab pertamanya kadang-kadang kita tak hidup di zaman itu, kita tak tahu pun apa cerita dia ya. Kita pun tak tahu, kita mendengar je. Tiba-tiba kita tuduh ulama tu ulama ni macam ni. Banyak ulama yang difitnah lah, baik Imam Abu Hanifah, baik Imam Ghazali sendiri, Imam Syafi'i sendiri pun. Mudah sangat hari ini kan? Mudah sangat kritik. Oh, saya dah baca kitab ni, dia punya manhaj, metodologi dia tak betul, dia ni rupanya ada ta'asur dengan akidah ni tak kena. Nanti dulu engkau tak hidup zaman tu. Macam orang kritik Imam Abu Hasan Asy'ari lah, sifat 20 dan sebagainya. Imam Abu Hasan Asy'ari hidup zaman bila? Zaman falsafah, ilmu kalam. Nak lawan dengan teori Plato, dengan Socrates ni apa benda lagi tak? Nak ambil teori nak lawan dengan ni, itu kata ilmu kalam. Tapi kita hari ni tak tahu apa benda, mengkritik. Kita tak betul lah ya. Ya. Yang ketiganya, jadikanlah ilmu yang dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus dalam kancah maksiat, dan jadikanlah juga ia sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam, serta jadikanlah ia sebagai ubat yang mujarab dalam menyembuhkan penyakit jahil dan batil dalam kalangan masyarakat. Jangan jadikan ia sebagai barang jualan untuk mengejar kekayaan dunia yang sementara. Ini ujian hari ini tuan. Nak mengejar dunia yang sementara tak? Demand dengan PA saya tak? Kalau mesti nak panggil siapa-siapa tak? Okay, ni nombor PA saya, call PA saya, uruskan dengan dia tak? Ya. Yang keempat, sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya membetulkan niat dan mengikhlaskan diri kita hanya kerana Allah SWT dalam melakukan sebarang amalan, khususnya dalam bab menuntut ilmu, supaya pada akhirnya kita mampu memperoleh redha Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-30. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk 31, iaitu adab dengan guru.